الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran Surau Kementerian Kerja Raya KKR, bukan JKK, tuan-tuan. Yang saya kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustazah, mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya rindui, yang saya sayangi, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Syok ya saya ni. Ui, syok. Dia semangat ni tu nak sambut Ramadan, semangat tu. Mak-mak dah beli telekong baru. Dah, alhamdulillah. Dia nak sambut Ramadan ni kena semangat ni, tuan-tuan. Ini tidak telekong 14 tahun lepas. Kata kita nak sambut Ramadan, kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni kain pelikat pun sebulan lepas pakai tak basuh lagi, dipakai waktu tarawih. Member sebelah tahulah pakai mask, tembus mask tu. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Hari ni marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah. Juga yang menonton video ni, hari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dapat lagi kita bersama secara maya ataupun secara bersemuka dalam kuliah online pada tengah hari ini, sambil-sambil kita berborak-borak, sambil-sambil kita tengah makan kekacang, sambil-sambil kita kena makan kerepek pisang tanduk. Marilah kita dengar perkongsian dengan tajuk bersediakah kita. Ustaz dah tahu ni si Ramadan. Dia kata, Ustaz mesti Ramadan. Tapi kita kena ingat, sebelum nak sampai Ramadan, ada satu perkara kita tetap kena sedia. Nak tak nak, kita akan kena sedia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, iaitu akan kematian. Allahu akbar. Tuan-tuan, bila sebut kematian, Nabi sebut dalam hadis dua perkara yang anak Adam tak suka, iaitu bila sebut tentang kematian dan juga harta yang sedikit. Dia sebut, tuan-tuan. Dan kan dia kata, Ustaz, kenapa nak cerita kematian? Sebagai contoh, seorang suami baru kahwin dengan isteri. Cakap, bang, kalau saya meninggal nanti, bang, mudah-mudahan abang tak cari lain. Dia kata, tak boleh macam tu. Kesian dia sunyi, tuan-tuan terhormati Allah. Kita berkata, bang, kalau saya mati dulu nanti, abang mandikan saya, abang doakan saya. Bukan kita minta nak mati, tetapi benda itu pasti. Ada satu perkara. Itu sebab sebelum kita sibuk, bersediakah aku untuk temu Ramadan? Bulan Ramadan ni ada orang suka mempersiapkan juadah. Dia kata, puasa tamu aku nak makan apa? Bazar Ramadan kat mana sedap? Aku dengar mutabak Pak Majid ada kat Taman Selasih. Degi Taman Selasih. Tapi dia tak pasti temu Ramadan. Faham? Dia tak pasti. Baru-baru ni dekat tempat saya ada seorang hamba Allah. Dia seorang penggali kubur. Penggali kubur, ada orang meninggal. Dia gali kubur pagi tu. Dia gali. Petang tu dia yang meninggal. Nampak? Penggali kubur tu. Ni apatah lagi dengar kuliah. Ramai yang meninggal bersandar kat dinding. Tuan-tuan, kat depan saya ada sandar dinding. Dia nak patah belakang dulu, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi ramai juga yang meninggal buat recording. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak memberi kepada kita ada dua perkara. Bersediakah kita? Yang pertama kematian. Bersediakah kita? Yang keduanya adalah Ramadan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, anak Adam ni memang tak suka cerita tentang kematian. Dia cuba elak kematian, kalau boleh dia tak nak cakap pun. Sedangkan
kematian bila mana kita percakapkan, bila mana kematian kita ingatkan, ia mengingatkan hati kita tentang akhirat. Sebab tu saya suka sebut, bila mana kita bersedia untuk Ramadan, jangan kita terlalu 100% yang kita akan sampai pada bulan Ramadan. Tapi buatlah ketika ini apa yang ada pada bulan Ramadan, kita buatlah sekarang. Supaya apa? Mudah-mudahan apa yang kita buat tadi tu dapat membimbing kita. Kalau kita bertemu dengan Ramadan, kita sudah bersedia dengan ibadah yang nak dilakukan. Andai kata kita tak bertemu dengan Ramadan, maka dapatlah kita melakukan amalan itu sebelum Ramadan. Kita rasa, ya Allah, puas hati kita, kita dapat baca Quran. Cuma tak ada solat tarawih, ya tuan-tuan. Sebab tu saya kata, bersediakah untuk kita menghadapi satu benda yang pasti, iaitu akan kematian. Kematian ini memang anak Adam tak suka cerita. Kita jumpa orang lain pun, agak-agak lah tuan-tuan. Itu sebab kalau orang tanya kita, kita dah usia 36 tahun, besok balik kampung kalau boleh rentah negeri lah. Ni kat sini ada orang KL, lebih daripada orang KL. Akak orang Perlis. Orang Kelantan. Masih kak Kelantannya. Jangan harap lah kak. Dia kata, Ustaz, nak rentah negeri ni, kadang tak rentah negeri ni ada benda baik. Ustaz, dia kata, kenapa? Saya tak ditanya dengan orang-orang tua sana bila nak kahwin. Elok saya duduk sini kak. Kalau balik kampung dia tanya bila nak kahwin. Kita tanya dia balik, makcik, kawan makcik dah mati, bila nak mati? Faham? Sama je, kahwin dengan mati Allah rahsiakan. Sebab itu kita cuma usaha, bukan usaha nak mati, iaitu berusaha mendapatkan bekalan sebelum mana datang kematian. Sebab itu bersedia ataupun tidak, kita pasti menghadapi mati. Sebab tu anak Adam ni dia cerita tentang mati tak suka. Sebab tu Aisyah dengan Rasulullah kata apa? Aisyah, kalau aku mati dulu, mandikan aku. Kalau Aisyah meninggal dulu, kata Rasulullah, aku akan mandikan engkau. Allah balik cakap kat suami kita, bang, kalaulah saya mati dulu, abang mandikan saya. Kalau abang pun cakap, kalau sayang mati dulu, abang mandikan. Kalau kita hidup, kita mandi sama-sama. Faham tak faham sudah? Tuan-tuan dan terahmati. Tak faham sudah? Faham sudah. Kalau belum kahwin tak faham lah. Tuan-tuan dan terahmati Allah. Cakap kerana kematian ini bukan satu perkara untuk kita elak, tetapi untuk kita bicarakan. Sebab itu bila mana tentang bersediakah kita tentang mati yang akan menemui kita, jangan Allah beritahu kepada kita dalam hadis Nabi SAW, jangan kamu syirikkan Allah pada malam nisfu Syaban. Bukan Allah tak bagi ruang pada kita. Sebelum nak sampai Ramadan, Allah bagi ruang kepada kita, jangan syirikkan Allah. Bila masuk saja bulan Ramadan, jangan kamu jadikan diri kamu hamba Ramadan. Jadikanlah diri kamu hamba Allah. Faham? Ini ada orang, setengah orang, tuan-tuan, minta maaf bang, saya teringat abang ni ada seorang jemaah PPUM dekat surau Adiniyah. Seorang jemaah sebiji macam abang, janggutnya, mukanya, kecilnya, sebiji. Betul sebiji bang. Tapi 3 minggu lepas dia dah meninggal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orangnya baik. Dia kalau kuliah, dia paling depan. Tapi abang belakang mungkin lambat sikit mati. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya cerita ni kenapa tuan-tuan? Dia seorang, bila saya bawa kita alam barzah, dia selalu tanya tentang bab mati. Dia selalu duduk depan. Dia belah kiri dekat PPUM. Saya ngajar kuliah Zuhur. Ya Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Bila sebut tak kematian, dia sebut. Baru-baru ni sahabat saya di PPUM tulis, dia kata apa? Baru meninggal dunia. Allah, sehatnya. Rupanya dia kena darah tinggi. Tuan-tuan, lepas tu kecil manis darah tinggi ni kita kena jauhkan lah. Kalau boleh. Ada orang nak masuk Ramadan, dia makan pulun habis. Dia kata pagi nasi kandung, tengah hari nasi vangi, petang dia makan macam-macam. Dia kata, Ustaz, nanti Ramadan dah tak boleh makan. Kita Ramadan kita nak sihat, tuan-tuan. Kita nak ibadah macam mana kalau tak sihat? Kita nak ibadah macam mana? Badan sakit-sakit, makan hantam habis. Kali-kali cek kat doktor, saya tak ada kecil manis doktor. Apa tak ada? Dah 2 belah dah kecil manis. Sebab tu kita jangan balas dendam pada bulan ni semata-mata sebab Ramadan. Sebab tu apa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang kematian ni memang kita rasa tak jangka. Penggali kubur tu elok paginya gali kubur, lepas tu dia meninggal kita. Lepas tu dalam hidup jangan sesekali tinggal untuk bicara tentang kematian.
Sebab kematian ni Allah tak bagi hin. Orang tu sakit belum tentu dia mati. Orang tu kena kanser belum tentu dia mati. Cuma asbab saja. Tuan-tuan yang terrahmati Allah. Sebab tu bersedia ataupun tidak bersedia, kita kena tanya diri kita. Sebab tu kita tak nak kita jadi hamba Ramadan. Kita menanti Ramadan baru kita nak baca Quran. Sampai saja bulan Ramadan baru kita nak istighfar. Sampai saja bulan Ramadan baru ada semangat nak qiyamul lail. Ni yang ulama kata tak nak jadikan diri kita hamba Ramadan. Biarlah kita jadi hamba Allah. Walaupun kita tahu 12 hari dah kita nak masuk Ramadan, tapi kita beramal daripada sekarang. Mulakan dengan baca Quran, mulakan dengan tahajud, mulakan dengan salat sunat tasbih, mulakan dengan salat hajat. Sepertiga malam kita bangun minta doa pada Allah. Sepertiga malam kita bangun berdoa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tunggu Ramadan. Sebab mati itu tidak langsung memberi satu tanda. Bahkan ada orang yang berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi besok nak puasa, ada orang meninggal pada malam tersebut. Pertamanya tarawih. Dia tak sempat puasa pun tuan-tuan. Dia tak sempat sampai, tak sempat dengar Subhanal Malikil Ma'bud pun. Tapi dia telah meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu daripada sekarang mulakan dengan taubatan nasuha. Kenapa Ustaz kena taubat nasuha? Sebab taubat nasuha ni Allah ampun dosa kita semua. Dan Allah menyukai bagi mereka yang bertaubat dan menyucikan diri. Allah sebut dalam Quran. Ustaz, saya bukan tak nak taubat nasuha. Saya bukan tak nak taubat nasuha Ustaz. Tapi orang taubat nasuha ni kebanyakannya mereka yang nak pergi meninggal dunia. Dia kata, saya rasa saya belum lagi nak mati. Tak perlulah saya nak taubat nasuha. Dia kata macam tu tuan-tuan. Tak perlulah saya nak taubat nasuha Ustaz. Saya rasa muda lagi. Saya jogging pace 4. Dia kata, pace saya pun 4. Saya naik basikal tiap pagi Ustaz 15 km. Memang tak pernah tinggal. InsyaAllah saya masih sihat dan umur saya panjang. Seolah dia yang meletakkan umur dia. Boleh tak macam tu tuan-tuan? Tak boleh. Sebab tu mak-mak, mulakan sekarang taubat nasuha. Sebab kita nak temu Ramadan, kita tak nak bawa dosa kita. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dosa kita yang menyebabkan lemahnya untuk kita melakukan ibadah. Faham? Kan kita ada tengok orang lepas buka puasa malah nak tarawih. Kadang ada orang tengok orang lepas buka puasa, dia malah nak solat. Dia terbongkang saja kat rumah. Kenapa? Berlebih-lebihan dalam semua perkara. Makan berlebih-lebihan, lauknya penuh, lalu membazir. Itu juga satu dosa. Faham tak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mula sekarang taubat nasuha. Cleankan dosa-dosa kita, bersihkan dosa-dosa kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. InsyaAllah kita paling segar nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mula ni taubat nasuha. Jangan kita mula lambat-lambat tuan-tuan. Saya suka sebut pada orang tua, saya kata apa? Taubatlah nasuha sebulan sekali. Taubatlah nasuha 2 kali sebulan. Janganlah taubat nasuha rasa-rasa bila nak mati. Jarang lagi ada orang yang boleh seperti itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang cakap, Ustaz, kalau taubat nasuha, kalau betul-betul mati macam mana? Anak kecil, anak 2 orang, 3 orang kecil, macam mana Ustaz? Mati bukan urusan kita. Rezeki anak-anak kita dah ditentukan ketika mana? Di dalam perut. Kita kadang-kadang kita kata, ya Allah, kalaulah aku mati, macam mana anak-anak aku? Kadang kita tak faham. Rezeki anak-anak itu telah ditentukan ketika mana di dalam perut ibunya lagi. Bayangkan tuan-tuan, ada orang yang baru dapat anak, seminggu saja dia dapat peluk anak dia, lepas tu dia meninggal dunia. Saudara saya, satu orang yang bersalin dapat seorang anak, dia buat Caesar tahu, buat secara pembedahan. Lepas tu pembedahan tersebut terkena, lukanya itu terkena kuman. Tak sampai seminggu meninggal dunia. Nampak? Maka kita ni tak tahu macam mana kita ni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena selalu berdoa, ya Allah, matikanlah aku dalam kalimah syahadah la ilaha illallah. Kena berdoa sungguh. Dan doa ni jangan tinggal. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai fa'fu anna. Jangan tinggal doa ni. Sebab kita tak tahu bila kita nak temu Ramadan,
dan bila kematian yang menjemput kita. Sekarang tanda tanya adalah dua, Ramadan ataupun kematian. Kita rasa kita nak yang mana? Tentu kita nak Ramadan, tetapi Allah lebih mengetahui apa selayaknya untuk kita. Tuan-tuan, sebab ada orang masuk Ramadan tapi dia tidak pernah menghargai Ramadan tersebut. Hanya membiarkan ia berlalu tanpa ibadah, bahkan dia keluar menjadi orang yang biasa seperti mana bulan-bulan yang lain. Maka rugi. Sebab tu saya sebut, hari ini bersediakah kita? Yang pertama, pastikan kita taubatan nasuha. Kena buat malam ni. Malam ni hari Rabu. Besok hari Khamis, hari Jumaat. Minggu depan, dah lagi seminggu, kita nak Ramadan. Buat taubat sungguh-sungguh sebelum nak masuk Ramadan. Saya yakin, saya percaya, kitalah orang yang paling ringan tubuhnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya cakap itu? Kita malas ibadah, kita malas istighfar, kita malas zikir, kita malas bersedekah, disebabkan satu, kerana dosa-dosa yang terlalu banyak yang kita lakukan, tapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu rasalah diri kita. Bayangkan iman kita turun saat tu, kita masih dalam keadaan masih melakukan dosa. Mesti beratnya nak buat ibadah. Tak tipu saya kata. Saya pernah rasa, tuan-tuan, kadang iman kita bila dah bawah, ya Allah, sedangkan solat tu biasa kita buat, tapi kita rasa, ya Allah, susahnya aku nak ibadah ni. Kenapa malas sangat? Nak tengok drama ke nak solat? Drama dah lah sedap, Cinta Separuh Nyawa. Allah. Ukasha Senros dengan Syukri Yahya. Aduh, nak tengok tu ke nak solat? Dulu kita mudah aja baca Quran. Yasin, Khamis malam Jumaat tak pernah tinggal lah baca Yasin Kahfi. Tapi lama-lama kita tinggal. Sebab apa? Dosa kita yang menghalang atas perbuatan tersebut. Sebab tu orang banyak dosa ni malah nak ibadah. Sebab dosanya terlalu banyak. Sebab tu saya kata, bersedia ataupun tidak, sama ada kita ketemu kematian atau Ramadan, taubatan nasuha adalah matlamat utama kita. Buat taubat nasuha. Tuan-tuan yang terahmati Allah. Maka gunakan perkara itu untuk menjamin kebaikan di dunia dan juga akhirat. Tak temu Ramadan tapi dah dihiasi dengan taubat nasuha, mudah-mudahan jaminan kita adalah syurga. Temu Ramadan, dah taubat nasuha, ya Allah, kita datang dalam bulan Ramadan. Ahlan ya Ramadan, selamat datang, marhaban ya Ramadan. Di saat itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk dalam bulan Ramadan, kita telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Mana kita pilih? Sebab itu yang kedua, lepas kita taubatan nasuha, seandainya kita bertemu dengan Ramadan, maka niat dalam diri kita, aku beribadah kerana-Mu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nak hidup kita, mati kita, solat kita, semuanya kerana Allah. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu, jangan lupa doa, ya Allah, berikanlah aku taufik dan hidayah dalam melakukan kebaikan dan amalan di dalam bulan Ramadan. Taufik ni apa, tuan-tuan? Taufik apa? Hidayah apa hidayah? Hidayah kat tingkat berapa? Tak ingat lah tingkat berapa, tingkat 3. Hidayah tingkat 5, Ustaz. Saya tak tanya hidayah kat mana, saya tanya hidayah tu apa. Dia tahu tingkat 3 pula. Hidayah tu petunjuk. Taufik salah. Taufik adalah pemain badminton Indonesia, Taufik Hidayat. Terus. Hidayah tunjuk, taufik kekuatan. Kekuatan untuk kita melakukan. Kalau kita kata hidayah, semua orang dapat hidayah. Dia tahu bulan Ramadan kena puasa. Dia tahu bulan Ramadan baca Quran. Dia tahu bulan Ramadan qiyamul lail. Dia tahu bulan Ramadan ada tarawih. Wah, tu ya saya sebut tarawih. Mak-mak tak excited ke? Excited nama. Wih, saya paling excited. Subhanal malikil ma'bud. Wih, saya geram. Sebab dulu saya jadi Bilal 6 tahun. Tadi Bilal bawah Jabatan Agama Islam Wilayah. 20 rakaat sebut nama sahabat. Masuk 8-nya, Al-Khalifatu awalu ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakr Siddiq
radhiyallahu an. Oh, seronok. Yang paling seronok, Allahumma salli ala Muhammad. Yang sebelah saya, oh saya. Lama Bilal tak siku jemaah. Sebut elok-elok tuan-tuan. Wassallallahu wassalamu alaihi wasallam. Itu yang biasa, yang soft belakang sekali. Tu geng-geng mak rempit tu kan. Oh, aku kalau ada bola daripada depan baling, geram kadang-kadang dia sebutlah betul-betul. Tuan-tuan. Dia tahu bulan Ramadan kena sahur. Dia tahu pada selepas sahur tu ada kebaikan doa, kebaikan istighfar, baca Quran. Tapi dia tidak ada tahu taufik, kekuatan untuk kita lakukan. Jangan dah masuk Ramadan baru minta. Faham tak maksud saya? Minta daripada sekarang. Ya Allah, berikanlah aku taufik dan hidayah dalam beramal kepadamu ketika mana di bulan Ramadan. Kita tak nak jadi orang yang ada hidayah, tapi kita tak dapat taufik. Itu ramai orang dapat hidayah. Kita tengok orang meninggal pun kita dapat hidayah. Betul tak? Kita tengok orang meninggal kena kafan. Arwah baik dulu orangnya. Tapi balik rumah kita dah lupa. Kita tak ada kekuatan untuk menginsafi pada kematian yang berlaku itu, seolah-olah kita tidak ada pedoman pada kematian tersebut. Faham? Betul minta pada Allah, berikan aku taufik dan hidayah. Supaya masuk saja Ramadan kita dah tahu apa kita nak buat. Bila masuk saja Ramadan, kita dah tahu apa yang perlu kita lakukan. Ibadah ataupun juadah. Kita kena dua perkara tu. Ada orang dia seronok dengan ibadah, ada orang dia seronok dengan juadah. Kita yang letak diri kita, bukan orang. Kita yang tahu yang mana satu kita, bukan orang. Faham? Sebab Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebab apa? Berbahagialah seseorang itu lebih sibuk dengan dirinya daripada diri orang lain. Sekarang ni nak masuk Ramadan, kita yang kena letak diri kita. Ibadah atau juadah, Quran atau majalah, kita yang kena letak. Zikir ataupun WhatsApp, boleh nak zikir ke WhatsApp, istighfar ke Insta famous, apa lagi kita boleh buat? Semua kita yang meletakkannya. Tapi seolah-olah ramai yang memilih untuk duniawi, orang tak pilih untuk ukhrawi. Sebab tu saya kata pada jemaah yang saya ceramah, kalau kita slide handphone tu berbanding dengan zikir, saya rasa slide handphone lagi banyak. Faham? Kita scroll handphone berapa kali mak kalau kita boleh tolak. Nilofa baru kahwin dengan Fiuris. Stop dulu. Dia baru kahwin. Oh, honeymoon kat Langkawi. Kena tangkap katanya. Sebagai contoh, kita banyak sibuk tentang dunia, tapi pada bulan Ramadan kita tak cari pun apa yang Allah sediakan pada kita. Kita tak tadabbur Quran. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, wahai kamu orang-orang beriman, janganlah kamu menyangka dengan sangkaan yang buruk, kerana sangkaan yang buruk itu sebahagian daripada dosa. Tulis dekat Facebook kita. Sebab orang kadang ni suka bersangka-sangka. Tak tahu benda sahih, dia sangka-sangka. Allah sambung lagi, janganlah kamu mengintip dan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah bagi tahu dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Jangan kamu ngintip cari kesalahan orang lain. Kita dalam Facebook cari lagi kesalahan orang lain. Kalau boleh cari. Allah sebut lagi di dalam Quran, jangan kamu mengumpat di antara satu sama lain, kerana adakah kamu sanggup memakan daging saudara kamu sendiri dalam keadaan yang mentah. Maka Allah sebut dalam surah itu kata apa? Patuhilah larangan-larangan aku dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan lagi Maha mengasihani. Saya tuju pada satu ayat surah 12 ni, ayat Hujurat, ayat yang ke-12 ni. Maka kalau kita baca, tak nak dah kita bersangka buruk dengan orang. Kita ni banyak sangka buruk dengan orang kan tuan-tuan. Pergi kenduri kahwin, tengok pak kepak bom. Kita pun tengok kemah dia. Kemah masjid ke kemah surau. Kemah surau di bawah. Kalau kemah masjid tu naik ke atas. Datang pengantin pak, ya aku dengar lah kan, menantu dia tu kerja pilot. Dia kata, ya, saya tengok nanti menantu datang. Pak sekali datang kau.
comel. Ya Allah, ingat kurus anak dia kecil, dia ambil menantu. Ya Allah, dihimpak anak dia. Dah menyangka-nyangka, buruk cerita orang dekat kenduri kahwin. Ni masalah kita. Kalau masuk bawa bulan Ramadan, menyangka-nyangka ada bulan Ramadan pun ada passion. Dulu saya pernah niaga bulan Ramadan. Ya, seorang jual sama, depan jual sama. Seorang datang kedai sini, orang tu dengar-dengar kan, nasi dia tu orang sakit perut makan lepas buka. Allahu Akbar. Tu sangka buruk, benda tak sahih. Dok cuit saya. Saya pun tak pastilah. Ya ke dia cuit saya? Saya tak melayan tapi sikit-sikit lah. Yang iya tu pun sama juga. Iya. Dia plan, dia dah di grup dah, grup WhatsApp dah. Iya, Allah larang bersangka-sangka dengan manusia, dan Allah larang tajassus, iaitu mencari-cari kesalahan menggunakan mata, telinga dan mulut kita. Dan Allah larang, wahai orang-orang beriman, jangan kamu ngumpat di antara satu sama lain. Adakah engkau sanggup memakan daging saudara engkau sendiri? Sanggup tak tuan-tuan? Kita mesti tak sanggup. Sebab tu bulan Ramadan, jangan jadi diri kita yang suka melakukan dosa sampai amalan kita. Orang yang macam ni, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ni, orang ni muflis dekat akhirat. Dia kutuk, orang tu dapat. Dia kutuk, orang tu dapat. Dia cari kesalahan orang lain, orang tu dapat. Dia buka aib orang lain, orang tu dapat. Tu paling bahaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas tu yang pertama saya sebut taubat nasuha. Yang kedua, niat dalam diri kita, ya Allah, aku beribadah kerana-Mu, ya Allah. Dekat dalam diri kita. Tampal, tanam dalam hati kita, ya Allah, berikanlah aku ibadah ini hanya semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Dan yang ketiga, ya Allah, berikanlah aku hidayah dan juga taufik dalam melakukan amal kepadamu pada bulan Ramadan. Kita nak, jangan kita rasa lapar, tuan-tuan. Bukan makna tak boleh lapar. Siapa kata tak boleh lapar? Tapi lapar tu biar kurang. Sampai seorang guru pernah bercerita kepada kami, ayahnya, atuknya Al-Habib Ali Zainal Abidin pernah berpuasa tetapi tak pernah merasa lapar. Puasa tapi tak pernah rasa lapar. Pelik. Dia kata rupanya dia membaca Al-Quran pada setiap masa. Subhanallah. Dia tak rasa lapar, tuan-tuan. Dia cuba cari lapar tu pada bulan Ramadan, tapi tak jumpa sebab dia banyak membaca ayat Al-Quran. Subhanallah. Sebab tu kalau kita lapar, jangan tidur lagi lapar. Betul tak, tuan-tuan? Betul lah. Kalau kita puasa, kita tidur, lagi bangun lagi kita lapar. Ambil Quran, bacalah. Jangan kita tunggu rasa seolah-olah ngantuk lah, tidur lah, lebih lupa sikit lapar. Buatlah amal, nanti kita kenyang. Waktu kita puasa, makanan kita adalah jasmani. Makanan kita adalah rohani. Sebab tu rohani kita, kalau kita diisi dengan baca Quran, zikir, insya-Allah dia akan rasa kenyang. Faham? Sebab tu kalau kita tidur, Allahu Akbar, bangun yuk, dah lapar dah. Ada orang dia tidur daripada pagi, lepas sahur. Habis sahur dia tidur. Tidur, lepas tu dia bangun solat subuh, dia tidur semula. Sampai zuhur, baru dia bangun. Lepas tu dia tidur balik. Sampai asar. Dia kata, ada ustaz tu kata, apa jua keadaan, dia jadi ibadah. So saya tidur daripada lepas subuh sampai nak dekat buka bazar Ramadan, baru saya bangun. Saya rasa itu ibadah. Itu bukan ibadah, tu haram jadah. Dan bangun dah lepas tu baru bangun. Tak diajarkan seperti itu. Sebab tu sahabat tidur, ya Allah, di bulan Ramadan kurangkan tidurku dan kurangkan makanku. Doa pada Allah supaya kita tak banyak tidur, supaya kita tidak banyak makan. Saya pernah tanya kepada guru, kepada seorang anak murid, kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kata Syekh ni buat apa tiap malam? Syekh kurangnya tidur tapi banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak yang tidur tapi kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenang nak zikir tiap malam mak ya. Sebab tu niat dalam hati kita, biar kita ibadah kerana Allah, minta taufik dan hidayah kepada Allah. Dan yang keempat, ya Allah, jadikan kami ahli syurga. Ya Allah, jadikanlah kami ahli syurga.
Ya Allah, jadikan kami ahli syurga. Minta 3 kali pada Allah. Jangan lupa. Minta 3 kali pada Allah. Walaupun hari ini Syaban, manalah tahu kita tak temu Ramadan. Mudah-mudahan mustajabnya doa keberkatan pada bulan Syaban, kita dapat masuk menjadi ahli syurga. Macam mana nak jadi ahli syurga? Belum lagi nak masuk Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW, satu golongan yang syurga rindukan dia. Bukan dia rindu kat syurga. Kita ni tak tahu rindu. Tuan-tuan rindu kat syurga. Tahu syurga macam mana? Ustaz, ada bidadari. Itulah kerja lelaki. Dia tahu tu je tuan-tuan. Rindu syurga. Rindu Ustaz. Apa ada bidadari. Tu perangai dia lah tu. Betul lah. Tu ada bidadari. Siapa kata salah? Betul lah. Tapi rindu syurga tu sebab apa tuan-tuan? Keindahan Allah. Kenapa saya kata, Ya Allah, jadikanlah kami ahli syurga. Ataupun kalau seorang, diri kami ahli syurga. Diriku ahli syurga. Kenapa? Bila mana satu golongan dalam hadis Nabi SAW menyebut, ada satu golongan ni yang syurga rindukan dia. Bukan dia rindu syurga. Syurga rindu pada orang yang macam ni. Maka apa kata dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW kata apa? Iaitu mereka yang sebelum kedatangan Ramadan, mereka lah yang paling berkobar-kobar menyambut kedatangan Ramadan. Walaupun tak masuk, tapi mereka lah yang paling semangat nak menghadapi bulan Ramadan. Mereka yang semangat dengan kedatangan Ramadan kerana adanya padanya ibadah. Belum masuk ni, tapi Nabi dah sebut golongan ni dirindui oleh syurga, iaitu mereka yang rindukan Ramadan dan berkobar-kobar kedatangan bulan Ramadan. Macam kita, insya-Allah. Saya pergi ceramah satu tempat. Surau dia mula-mula kecil. Tiba-tiba Sultan Selangor benarkan untuk dibuat solat sunat tarawih. Dia pecahkan surau tu. Marah ke apa ni? Rupanya dia pecahkan surau. Dia kata, Ustaz, kami nak luaskan lagi surau kami supaya dapat lagi memenuhi kapasiti yang diminta oleh SOP pihak Jabatan Agama Islam Selangor. Dia pecahkan tuan, dia pasang mozaik, dia pasang kapet baru. Subhanallah. Dia berkobar-kobar nak sambut bulan Ramadan. Ini golongan yang dirindui oleh syurga. Uish, power tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Kita lah di antara golongan ni. Ada orang dia tak suka bulan Ramadan, kena puasa. Ada orang tak suka bulan Ramadan, kena tarawih. Ada orang tak suka bulan Ramadan, dia kena sahur. Ada sahabat saya seorang, dia suka sahur pukul 2.30 pagi. Kenapa sahur 2.30 pagi? Boleh nak bangun pukul 5 dari situ. Aku sahur kadang 2.30 pagi. Tak apalah. Yang penting kau sahur. Tapi tak tahulah sunnah siapa kau sahur 2.30 pagi. Biasa 2.30 pagi ni makan lagi. Biasa kita makan lagi bulan Ramadan. Kok ada kuih waktu buka. Kan? Ada kuih apa tu? Kuih gulung. Sedap mana? Inti kelapa. Sedap. Ada kuih-kuih kita makan pukul 2 pagi. Sunnah Rasulullah ketika mana bersahur adalah melambatkan bersahur. Ni dia tahu 2.30, tak apalah, itu atas dia lah kalau dia nak bersahur. Tapi jangan awal sangat 2.30. 2.30 pagi dah bersahur. Awal sangat tu tuan-tuan. Nanti lapar pukul 8. Sahur macam mana Ustaz? Sahur lah apa yang kita nak sahur. Ada orang sahur nasi, ada orang sahur kurma, ada orang minum air saja. Tapi tengok pada badan jugalah. Kalau badan macam saya ni, kalau kurma ni tak tahulah apa jadi kan tuan-tuan. InsyaAllah lah. Cubalah saya cuba. Pernah minum air kosong. Lain macam ku sebelah pedih ni. Air kosong lah. Orang lain boleh, aku pun boleh minum air kosong. Nawaitu sawmaqadin. Pukul 11 lain macam dia. Awal punya. Biasa pukul 3 baru. Kalau makan nasi pun pukul 3. Ini pukul 11. Dah pula. Kena pula keluar cerita ni. Apa tu? Ketuk-ketuk Ramadan. Lagi dah lapar. Maka yang saya sebutkan tadi, jadikan kami ahli syurga. Dan yang berikut, Ya Allah, temukan kami dengan bulan Ramadan dan berikan kepada kami malam Lailatul Qadar. Kerana pengharapan kita hari ini adalah cuma dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, temukan kami dengan bulan Ramadan dan temukanlah kami dengan
malam Lailatul Qadar. Pesan guru kami, jangan dah masuk Ramadan baru nak berdoa. Faham? Juga saya pesan pada yang menonton video ni, kalau nak jodoh soleh soleha, jangan tunggu dah kahwin baru doa, ya Allah jadikanlah isteri aku isteri yang soleha. Sebelum kahwin dia tak nak doa, dapatkan aku isteri, ya Allah berikan aku isteri soleha. Bila dah kahwin baru nak doa. Sebab apa? Isteri dia duduk dalam rumah, you know I want me, you know I want you. Duduk karaoke terjoget sorang-sorang, ya Allah. Baru dia nak doa, ya Allah jadikanlah si isteri yang soleh. Tak minta pada Allah sebelum ia berlaku. Sudah berlaku itu adalah takdir. Minta. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, saya daripada anak ni dah kahwin ni dah 5 tahun tak dapat anak. Doa dah Ustaz. Bila Ustaz doa? Lepas isteri tak dapat anak, susah dapat anak, baru Ustaz doa. Ni salah kita. Faham? Jangan start doa tu waktu isteri kita dah susah nak dapat anak. Doa sebelum kahwin. Saya doa sebelum kahwin. Saya baca doa ni, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Doa pada Allah. Belum kahwin lagi tu. Jodoh tak dapat lagi. Doa pada Allah, ya Allah janganlah kau biarkan aku tinggal di dunia tanpa waris. Doa daripada sekarang. Kadang orang suka berdoa bila dah jadi baru dia nak berdoa. Patut doa daripada sekarang, ya Allah walaupun aku ni taklah orang yang soleh, tapi kau kurniakanlah aku isteri yang soleha. Selesai. Walaupun kita belum berkahwin lagi, walaupun kita tak jumpa jodoh, dengan doa tadi adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa. Sebab tu saya kata, doa sekarang, ya Allah temukanlah kami dengan bulan Ramadan dan temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Jangan kita tunggu dah masuk Ramadan, belum bermasuk Ramadan tak tahu temu. Kita kepilkan doa tu sebelum bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan pada bulan Ramadan kita tambah lagi dengan doa yang banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dan memakbulkan doa-doa kita. Dan yang terakhir sekali, jangan kita lupa dengan doa Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Kerana doanya orang berbuka puasa, doanya saat berpuasa, doanya pada waktu sahur, doanya pada qiyamul lail, Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita. Itu dah masuk Ramadan lah. Minta Allah jauhkan kita daripada balak dan juga wabak-wabak, khususnya pandemik COVID-19. Bayangkan satu dunia ini beratus-ratus juta orang berdoa seperti itu saat pada bulan Ramadan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan kita. Ustaz nak tambah doa boleh tak? Tambah apa? Ya Allah berikanlah kebenaran rentas negeri. Doa amin pula. Tadi tak amin. Duk syurga tak amin. Senyap ada tulisnya. Kata, ya Allah berikanlah kebenaran rentas negeri. Ya Allah lembutkanlah hati Dr. Noor Syah. Semua dia doa dah tu. Kami rindu, ya Allah. Kami rindu nak makan ketupat nenek kami. Kami rindu nak makan itik serati. Dia kata, ya Allah, panjang doa dia tang tu ya. Ya Allah, teringat dulu nenek kami suka masak rendang kat luar rumah. Ya Allah, dia itu je dia doa. Dia kata, Ustaz nak minta macam tu boleh? Wallahualam. Kita serah kepada Allah. Allah sebut, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang terjadi di hadapan kamu dan apa yang berada di belakang kamu. Maka depan ni kita tak tahu. Allah nak hapuskan pandemik COVID-19 ni sekejap je. Kun fayakun, maka jadi. Tapi Allah menyuruh kita sentiasa bersangka baik dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu amalkan apa yang saya sebut, kerana setiap doa itu sama ada kematian, sama ada Ramadan akan menemui kita. Dan kita tak pasti mana yang akan temu kita, kematian ataupun Ramadan. Tapi kita berdoa, wa balighna Ramadan. Wa balighna tu apa? Dia cakap apa? Wa baligh tu apa? Saya tanya Zik.
balik ni, oh Ustaz, Alhamdulillah 15 tahun yang lepas. Kata, apa benda? Balik. Balik itu adalah sampai. Dia balik. Ustaz, Ramadan pun balik Ustaz. Ni orang bingung tanya soalan macam ni. Balik iaitu sampaikan. Sebab tu balik ni adalah sampai pada usianya. Balik Ramadan, kita nak sampai Ramadan, tapi kita doa awal, kita nak hidayah taufik, kita nak syurga, kita nak Lailatul Qadar. Rupanya Allah dengari doa kita sebelum Ramadan. Kita dah minta, mungkin dengan asbab itu Allah memandang kita dan menerima doa kita, dan kita mendapat ganjarannya kerana Allah melihat usaha doa kita. Rupanya hamba aku seorang ini belum Ramadan dia dah minta. Nampak? Kita mendahului pada persaingan orang lain, seperti mana dahulu Liverpool yang berada di atas, lalu sekarang dia di bawah. Sekarang Manchester City di atas, lalu dia berada di bawah. Minta maaf, ni bola. Ni bola. Dahulunya JDT di atas, sekarang masih di atas lagi lah. Seolahnya persaingan itu berlaku bila mana kita dahulu. Mungkin Allah mendengar doa kita. Faham tak maksud saya? Kita dulu ni dekat Syaban minta Lailatul Qadar, belum masuk Ramadan. Dah minta dulu. Allah kata, ya Allah, hamba ku seorang yang tak masuk Ramadan, dah minta daripada bulan Syaban. Makna kita hantar, kita send dulu, kita hantar approval, assignment dulu, supaya Allah makbulkan permintaan kita. Ya orang lain tu macam mana Ustaz? Dia lambat sikit, mungkin dia late sikit daripada nak hantar dia punya approval, maka kita hantar dulu. Ada berbaki 13 Ramadan, mudah-mudahan makbul doa kita temu malam Lailatul Qadar. Cuma saya nak pesan kepada semua jemaah, jagalah batas-batas perkara yang menyebabkan kita kurang pahala. Orang perempuan kalau boleh nak pergi bazar Ramadan, pergilah, tapi pakai janganlah menjolok mata. Saya pesan, kami ni laki tak pandang rugi. Saya bagi tahu, betul tak makna? Ada lelaki sekarang duk pandang bawah. Yang cinta separuh nyawa tu nipu ya, dia pun tak pandang macam tu. Kami ni lelaki, maka jagalah aurat kamu, jagalah pakaian kamu. Kami, pahala kami sayang. Kami cuba tak pandang. Kami bila pandang bawah terlanggar kuah laksa. Kesian orang tu jadi kan. Kita cubalah. Dia lama ada pula rambut perang-perang macam kita pun pandang bawah. Pandang bawah terlanggar kebabnya masakan. Tak boleh. Kami cuba elak. Tapi kalau boleh, pakailah pakaian yang cantik bagi wanita di luar. Hormatlah bulan Ramadan. Sayangilah bulan Ramadan. Begitu juga dengan lelaki. Sayangilah bulan Ramadan. Janganlah buat satu perkara yang menimbulkan fitnah kepada agama kita sendiri. Sebab saya sendirilah nampak ada orang bulan Ramadan berhenti traffic light, dekat sebelah dia tu ada TIS. Ada tu lah. Saya tahu kadang di antara kita ada yang kerja berat, tapi hormat, simpanlah dalam beg. Sebab saya takut saya terminta sikit nanti. Di TIS sikit dia kan. Kadang, cantik air. Bandung, ikat tepi. Pukul 1:30. Itu buka puasa separuh hari ke apa? Setengah, sedap ni air ni. Kalau kita tak mampu berpuasa, jaga-jagalah, hormati Ramadan kita. Bukalah ke kita memang dah tak boleh Ustaz. Saya kerja tengah panas Ustaz. Macam babang GrabFood kan. Pandai food hantar panas sungguh ni. Tapi kalau rasa tak boleh nak puasa ataupun terpaksa berbuka, maka jagalah kehormatan bulan Ramadan. Begitu juga dengan mak-mak jugalah. Kalau rasa dah datang matahari ke, kalau dekat office tu, yalah, ada orang nak makan kan, dia lapar, dia dah datang matahari, confirm takkan dia nak puasa, bongok lah, tak boleh makan. Dia pun nak makan. Dia kata, Ustaz, kalau makan Maggi kat tempat sini boleh, tapi jangan dah makan Maggi tu dia punya asap tu tolak kat member. Bawa apa ni? Memanglah tak salah, tapi jaga kehormatan supaya kita menjaga adab-adab dalam bulan Ramadan. Wallahu alam. Saya rasa sekadar itu dulu. Saya seronok sangat bercerita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebaikan. Ingat, send kita punya assignment, kita punya proposal untuk kita bagi tahu Allah dalam doa kita apa yang kita nak sebelum temu kematian, sebelum temu Ramadan. Mudah-mudahan kita submit awal, insya-Allah Allah pandang awal dengan doa kita. Bukan bermakna submit lewat Allah tak pandang, tetapi biarlah submit itu dengan kesungguhan, kan Allah suka melihat kesungguhan hamba-Nya. Betul. Allah suka, maka kalau kita submit awal, mudah-mudahan Allah makbulkan. Tambah lagi kita doa pada bulan Ramadan, rupanya tak bulan Ramadan, submit dah bulan Ramadan, bulan
bulan Syaban. Tapi tuan-tuan, kalau orang alim, orang soleh ni, dia doa temu Ramadan 6 bulan. Dia temu nak Ramadan 6 bulan. Kita 3 bulan kan? Masuk Rejab. Baru kita doa, Allah membarik lana fi Rajabi wa Syaban. Kita 6 bulan tadi masih relax lagi. Tengok gegar Baganza. Tuan-tuan. Tak ada nak temu Ramadan ni. Time masuk Rejab. Tapi orang soleh 6 bulan dah minta temu Ramadan. Ni saya nak ambil supaya cerita ni ambil pada bulan Syaban. Bawa terus doa kita ke bulan Ramadan. Daripada Syaban kita doa, temukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Mana tahu tahun ni tahun kita, Allah dah uji kita dengan pandemik. Allah bagi kita malam Lailatul Qadar. Mungkin di antara kita akan memiliki insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.